Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Memang dimaklumi bahawa banyak perkara yang tertangguh sepanjang tempoh PKP ini, ya. Sebagai contoh, persiapan untuk mengadakan perkahwinan juga akhirnya terhenti disebabkan majlis tidak dapat diadakan dan perlu ditangguhkan. Dan kita memahami situasi ini yang melanda di kebanyakan tempat dan melibatkan ramai orang, dan sudah tentu ia sungguh mendukacitakan dan menyebabkan kita rasa terkilan dan sebagainya, sebab perkahwinan ataupun majlis walimah ini adalah satu perkara yang besar, ya. Tetapi apa yang perlu kita lakukan ialah kita cuba untuk memikirkan semula sekiranya majlis akad itu perlu dilakukan sehingga sampai ke satu tahap perkahwinan ini wajib diteruskan, maka teruskanlah akadnya, ya. Tetapi sekiranya ada keperluan untuk menangguhkan, kerana ini keluarga sahaja yang tahu situasinya, ya. Kalau boleh tangguhkan dulu. Kalau boleh lewatkan dahulu, sebab situasi yang melanda negara hari ini adalah sesuatu yang tidak pernah kita alami, yang luar biasa, dan adalah satu perkara yang menjadi tanggungjawab setiap daripada kita untuk turut serta dan bersama-sama bekerjasama dengan pihak kerajaan memastikan rangkaian COVID ini akan terhenti. Justru nasihat saya kepada pasangan yang telah merancang, anggaplah ini sebagai satu ujian dalam kita mendirikan hajat, ya. Dalam kita nak membina rumah tangga, ada ujian-ujiannya, dan mungkin ini adalah ujian yang perlu kita hadapi, dan sudah tentu dengan doa dan dengan ikhtiar, dengan perancangan yang lebih baik, insya-Allah, ya, penangguhan itu lebih baik sebenarnya. Apabila mengadakan walimah, ada perkara-perkara wajib yang perlu disempurnakan, ada perkara-perkara sunatnya, dan ada perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan sama sekali. Justru dalam keadaan PKP ini, saya sarankan supaya walimah yang perlu, ya, tidak mesti diadakan juga walaupun PKP telah berakhir. Walimah ini utamakan yang wajib sahaja, ya. Lihat bagaimana rukun-rukun nikah itu boleh disempurnakan. Ada pengantin lelakinya, ada pengantin perempuannya, ada walinya, ada saksi 2 orangnya, dan juga ada majlis akad dan sirahnya. Justru sempurnakan dahulu yang itu, sebab walimah yang biasa kita lakukan dalam konteks masyarakat kita adalah dalam bentuk kita mengadakannya dalam skala yang tidak kecil sebenarnya, dan tetamu yang diundang agak ramai. Dia baik dari segi silaturahim kita dan kasih sayang dalam masyarakat, tetapi tidak untuk waktu ini, ya. Jadi apa yang boleh saya katakan, kalaupun orang tidak ramai dijemput dan yang boleh hadir, tetapi tetap juga perlu kita melihat sama ada majlis itu wujudnya percampuran antara lelaki dan wanita yang tidak melihat dalam konteks menjaga adab antara lelaki dan perempuan, kemudian dari segi berlaku pembaziran dan sebagainya. Jadi itu adalah perkara-perkara biasa yang perlu kita fahami, tetapi yang wajib ada dalam majlis akad itu adalah 5 perkara tadi, dan walimah pastikan ia tidak bertentangan dengan syariat agama. Tetamu yang dijemput ke majlis perkahwinan yang dilakukan untuk didahulukan hal-hal yang wajib sahaja, dalam masa yang sama kita menjaga social distancing, tak perlulah tetamu yang ramai, ya. Saya rasa untuk tempoh ini semua orang faham, ya. Untuk tempoh ini kita semua dalam keadaan berjaga-jaga dan teliti untuk memastikan keadaan ini cepat berakhir. Jadi sekiranya ada majlis, ada perkahwinan saudara mara kita tidak diundang, kita tidak dijemput, bahkan majlis pengkebumian sebarang kematian pun juga kita tidak dibolehkan hadir, kita kena faham keadaan ini, ya. Dan saya rasakan tetamu yang tidak dijemput, insya-Allah sekiranya COVID-19 ini berakhir, mereka akan datang untuk sama-sama meraihkan, sekurang-kurangnya mengucapkan tahniah di atas perkahwinan tersebut. Tetapi itulah, ya, ia sudah tentu satu perkara yang berbeza daripada apa yang telah kita buat selama ini, ya. Tetapi insya-Allah percayalah, sampai masanya walaupun telah lama berlalu akadnya,
majlis walimah tetap boleh dilakukan. Dan kita tahu hari ini sudah menjadi trend ya, setelah 15 tahun, setelah 30 tahun perkahwinan, ada juga pasangan yang mengambil kesempatan mewalimahkan kembali perkahwinan mereka dengan berpakaian seperti pengantin baru dan sebagainya, sekadar untuk mengembalikan semula rasa pengantin baru itu. InsyaAllah semuanya dalam keadaan baik dan kita sama-sama memerangi COVID-19. Mungkin juga perkahwinan secara kecil-kecilan mengutamakan wajib saja akan menjadi budaya baru selepas tempoh PKP ini dan dalam tempoh yang tertentu, sehingga kita benar-benar selamat daripada COVID-19. Ia mungkin tidak lama, insya-Allah, dengan pematuhan yang 100% daripada seluruh rakyat Malaysia, keadaan ini akan berakhir ya, tetapi tidak lagi buat masa ini. Jadi saya merasakan bahawa kalaulah keadaan ini berpanjangan, kita perlu menjaga social distance kita lebih lama, tapi perkahwinan tetap perlu diteruskan, begitu juga majlis-majlis yang lain, maka mengutamakan wajib itu adalah menjadi keutamaan kita. Jadi kalaupun perkahwinan itu bersifat kecil-kecilan sahaja, dia tidak menjadi masalah selagi mana ia tidak bertentangan dengan hukum syarak. Utamakan wajib, utamakan keselamatan, utamakan kemaslahatan ummah kita di Malaysia khususnya, dan insya-Allah keadaan akan kembali baik. Inilah pengorbanan namanya ya. Kalau kita melihat perkahwinan orang lain yang pernah dilakukan sebelum ini begitu meriah, begitu besar, begitu hebat, silaturahimnya, kerabat jauh dan dekat semua hadir, tetapi tidak dalam perkahwinan kita. Tetapi percayalah, bila mana kita berkorban untuk kebaikan kita dan juga orang lain seluruhnya, Allah insya-Allah akan mengganjari kita dengan ganjaran-ganjaran yang baik. Sesuatu yang kita perlu akui ialah mungkin kehidupan kita sudah tidak sama seperti dahulu. Banyak perkara yang berubah dan ia mengambil masa sebenarnya untuk kita menyesuaikan diri, dan mungkin akan dapat kita kembalikan kehidupan yang sama seperti dahulu, tetapi sudah tentu ia tidak berlaku dalam masa yang singkat ini. Jadi sekiranya sebarang majlis walimah, sebarang perkahwinan, perhimpunan dalam skala yang besar dan sebagainya perlu dilakukan, maka saya rasa tangguhkan dulu buat masa ini, dan kita perlu mengambil kira juga walaupun tempoh PKP berakhir ya, tetapi social distancing itu tetap perlu kita jaga, sebab kita tidak tahu makhluk kecil ini berada di mana ya. Situasi mungkin lain sekiranya kita nampak, tetapi ia tidak. Justru apa yang saya boleh katakan juga adalah terdapat perkahwinan yang dibenarkan untuk dilakukan secara sidang video, dan mesyuarat jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam kali yang ke-97 pada tahun 2011 pernah membenarkan, mengharuskan perkahwinan ataupun akad ini secara sidang video. Dan saya rasakan ada beberapa perkara yang perlu kita lihat ya, kalaulah ia boleh diteruskan untuk menjaga social distancing secara sidang video dan sebagainya. Ada beberapa perkara yang kita perlu teliti. Yang pertama, pastikan syarat-syarat dan rukun nikah itu telah pun dipatuhi dengan lengkap dan sempurna. Kemudian kita pastikan juga hanya keluarga terdekat sahaja yang terlibat ya. Kemudian kita lihat pula sama ada wali boleh mengakad nikahkan pasangan itu lebih baik, dan yang lain pasti kita perlu ketepikan dahulu dan kita dahulukan yang wajib.